Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar cikgu? Harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan baik. Video ini merupakan sambungan daripada bahagian ketiga dan merupakan bahagian terakhir di dalam bab ini. Dalam bahagian yang ketiga, murid-murid telah mempelajari tentang konsep subgraf dan pokok, cara melukis subgraf dan pokok serta menentukan jumlah pemberat yang optimum bagi sesebuah pokok. Dalam bahagian ini, murid-murid akan mempelajari tentang cara untuk mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian di mana kita akan menggunakan semula apa yang telah dipelajari dalam bahagian-bahagian sebelum ini dan mengaplikasikan rangkaian tersebut dalam menyelesaikan permasalahan tertentu yang melibatkan pengoptimuman kos, masa dan jarak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Ahmad berkahwin dengan Siti dan mempunyai 3 orang anak lelaki yang bernama Iman, Azam dan Umar. Lukis satu rangkaian untuk mewakili hubungan mereka. Dalam contoh ini, kita dikehendaki untuk bina sebuah rangkaian bagi mewakilkan hubungan antara ahli keluarga Ahmad. Semua graf tak terarah berpemberat boleh digunakan bagi mewakilkan hubungan tersebut, di mana pemberat mewakili jenis hubungan antara dua individu dalam ahli keluarga tersebut. Pertama, lukiskan 5 bucu bagi mewakili 5 individu dalam ahli keluarga Ahmad termasuk dirinya sendiri. Kemudian, bucu dilabelkan dengan nama individu tersebut. Seterusnya, sambungkan bucu-bucu antara setiap individu dan labelkan pemberat dengan jenis hubungan antara dua individu tersebut. Tepi yang menghubungkan Ahmad dan Siti dilabelkan sebagai suami isteri. Tepi yang menghubungkan Ahmad atau Siti dengan setiap seorang anak mereka dilabelkan sebagai anak. Dan tepi yang menghubungkan antara Iman, Azam dan Umar dilabelkan sebagai adik-beradik. Maka kita telah selesai membina sebuah rangkaian ahli keluarga Ahmad. Lukis satu rangkaian graf bagi senarai mata pelajaran yang digemari oleh 7 orang pelajar yang dipilih secara rawat dalam sebuah kelas seperti dalam jadual berikut. Wakilkan graf tersebut dalam bentuk gambar Raja Venn. Dalam contoh ini, kita dikehendaki membina sebuah rangkaian bagi mewakilkan mata pelajaran yang digemari oleh 7 orang pelajar dan seterusnya mewakilkan graf tersebut dalam gambar Raja Venn. Hubungan rangkaian yang terdapat dalam soalan ini menyerupai hubungan yang terdapat dalam sesebuah set, di mana terdapat satu atau lebih pelajar yang berada dalam suatu kluster set mempunyai persamaan dari segi kegemaran mata pelajaran mereka. Pertama, lukiskan bucu yang mewakili 3 mata pelajaran tersebut, iaitu matematik, sains dan bahasa Inggeris. Kemudian tentukan nama pelajar yang mempunyai hanya satu mata pelajaran yang digemari, iaitu Ali, Amir dan Shah. Dan lukiskan bucu bagi mewakili nama pelajar tersebut dan sambungkan bucu-bucu tersebut. Proses yang sama diulangi bagi pelajar yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran yang digemari, iaitu Amin, Raja dan Dewi, dan kesemua 3 mata pelajaran yang digemari, Rabi. Dan sambungkan bucu-bucu tersebut. Maka kita telah siap membina sebuah rangkaian mata pelajaran yang digemari oleh pelajar-pelajar tersebut.
Dalam slide ini, kita lihat rangkaian yang sebelum ini diwakilkan dalam bentuk gambar raja Venn seperti berikut, di mana setiap set mewakili setiap mata pelajaran dan unsur dalam set mewakili nama 7 orang pelajar tersebut. Kawasan yang bertindih antara set mewakili 2 atau lebih mata pelajaran yang digemari oleh pelajar. Maka kita telah selesai membina sebuah gambar raja Venn bagi mewakili graf rangkaian tersebut. Baiklah, dalam contoh berikut, kita dikehendaki melukis satu graf tak terarah dan berpemberat untuk mewakili panjang setiap jalan raya yang menghubungkan 5 kawasan dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Contoh ini adalah berbeza daripada contoh sebelumnya, di mana pemberat adalah diwakili oleh suatu nilai. Daripada jadual di bawah, antara nama tempat yang dikenal pasti adalah Sentul, Wangsa Maju, Setiawangsa, Ampang dan Ceras. Nama-nama tempat tersebut mewakili bucu dan setiap bucu tersebut dihubungkan dengan bucu lain melalui tepi dengan nilai pemberatnya mewakili panjang jalan raya dalam kilometer. Pertama, lukiskan dan labelkan kelima-lima bucu tersebut. Kemudian sambungkan setiap bucu tersebut mengikut jadual dan letakkan pemberat pada setiap tepi. Maka kita telah selesai membina sebuah rangkaian graf yang menghubungkan 5 kawasan dalam bandaraya tersebut. Baik, sebelum ini kita telah melihat contoh-contoh bagi cara mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Sekarang kita akan lihat beberapa teknik dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Setiap contoh berikut mempunyai pendekatan yang berbeza, di mana murid-murid digalakkan untuk mencuba pelbagai soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dalam rangkaian. Jadual berikut menunjukkan jarak perjalanan serta masa yang diambil dari bandar X ke bandar Y melalui bandar P, Q, R dan S. Daripada maklumat tersebut, lukiskan suatu rangkaian graf terarah bagi mewakili hubungan tersebut. Pertama, tentukan laluan perjalanan yang mempunyai jarak terpendek dari bandar X ke bandar Y. Kedua, laluan perjalanan yang mempunyai masa paling singkat daripada bandar X ke bandar Y. Ketiga, sekiranya Adi bertolak dari bandar X pada pukul 7.30 pagi dan perlu sampai ke pejabatnya yang terletak di bandar Y sebelum pukul 8 pagi. Tentukan laluan yang harus Adi ambil bagi mengurangkan kos perjalanan dan sampai ke pejabat tepat pada waktunya. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu mewakilkan maklumat yang terdapat dalam jadual ke dalam bentuk rangkaian. Pertama, kita perlu mengenal pasti set dan bilangan bucu yang terdapat dalam soalan. Melalui jadual tersebut, terdapat 6 buah bandar yang dihubungkan antara satu sama lain. Lukis dan labelkan 6 bucu tersebut mengikut jadual. Kemudian, sambungkan bucu-bucu yang berkaitan dengan nilai pemberatnya mewakili panjang dalam kilometer dan masa dalam minit. Memandangkan graf yang dilukis adalah jenis graf terarah, maka lukiskan anak panah pada setiap tepi mengikut orientasi arah yang betul seperti dalam jadual. Maka kita telah selesai melukis rangkaian graf terarah yang menghubungkan bandar-bandar tersebut. Untuk bahagian pertama dan kedua, kita perlu menentukan laluan perjalanan yang mempunyai jarak dan masa terpendek daripada bandar X ke Y. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menentukan setiap laluan boleh dilalui dan jarak dan masa laluan tersebut daripada bandar X ke Y mengikut arah yang telah ditetapkan. Berdasarkan rangkaian tersebut, terdapat 4 laluan utama yang boleh dilalui, di mana jumlah jarak dan jumlah masa daripada bandar X ke Y
ditentukan bagi setiap laluan. Kita dapati bahawa laluan 2 merupakan laluan yang mempunyai jarak terpendek iaitu sejauh 16 km sahaja. Manakala laluan 4 merupakan laluan yang mempunyai masa paling singkat iaitu selama 15 minit sahaja. Untuk bahagian ketiga, bagi menentukan laluan yang perlu diambil Adi untuk mengurangkan kos perjalanan dan cepat sampai ke destinasi, kita perlu melihat secara keseluruhan dan memilih laluan yang paling optimum dari segi masa yang diambil dan jarak perjalanan. Kita dapati bahawa Adi harus memilih laluan 1 kerana laluan tersebut mempunyai jarak yang terpendek untuk mengurangkan kos perjalanannya, dan tempoh masa laluan tersebut juga menyebabkan Adi sampai ke pejabat dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Gambar raja di sebelah menunjukkan satu rangkaian jalan di sebuah bandar, di mana pemberat mewakili jarak dalam kilometer bagi setiap jalan di antara 2 lokasi. Terdapat lampu isyarat pada setiap bucu jalan yang mempunyai tempoh menunggu selama 90 saat. Amar dan Bob memandu pada kelajuan 80 km sejam mengikut jalan terpendek dari lokasi masing-masing, bergerak menuju ke kedai runcit X pada waktu yang sama. Hitungkan masa yang diambil untuk mereka sampai ke lokasi X sekiranya semua lampu isyarat sepanjang jalan adalah hijau. Siapakah yang sampai dulu? Sekiranya semua lampu isyarat adalah merah, hitungkan masa yang diambil untuk mereka sampai ke destinasi. Siapakah yang sampai dulu? Untuk bahagian pertama, kita perlu menentukan laluan yang mempunyai masa paling singkat bagi Amar dan Bob. Berdasarkan rangkaian jalan tersebut, Amar dan Bob mempunyai kedudukan permulaan yang berbeza dan melalui laluan yang berbeza untuk sampai ke lokasi kedai runcit di X. Untuk menentukan masa laluan, kita perlu menukarkan nilai pemberat yang melibatkan jarak perjalanan bagi setiap tepi kepada masa perjalanan dengan menggunakan rumus bagi laju. Setelah itu, kirakan jumlah masa yang diambil oleh Amar dan Bob bagi setiap laluan yang dilalui. Sekiranya semua lampu isyarat adalah hijau, maka jumlah masa tidak perlu ditambah kepada masa laluan. Berdasarkan laluan yang ditentukan bagi Amar dan Bob, maka Amar mengambil masa selama 16.5 minit dengan mengikut laluan A, B dan X, manakala Bob mengambil masa selama 15 minit dengan mengikut laluan B, T, R dan X. Maka Bob akan sampai ke kedai runcit X terlebih dahulu berbanding Amar. Untuk bahagian kedua, sekiranya semua lampu isyarat adalah merah, maka jumlah masa perlu ditambah mengikut bilangan bucu yang dilalui pada setiap laluan. Berdasarkan laluan yang ditentukan bagi Amar dan Bob, Amar mengambil masa selama 18 minit iaitu tambahan sebanyak 1.5 minit bagi tambahan satu bucu yang dilalui pada laluan A, B dan X. Manakala Bob mengambil masa selama 18 minit iaitu tambahan sebanyak 3 minit bagi tambahan 2 bucu yang dilalui pada laluan B, T, R dan X. Maka di sini Amar dan Bob sampai ke kedai runcit X pada masa yang sama. Gambar raja di sebelah menunjukkan rangkaian jalan raya yang menghubungkan rumah Makcik Kia dan rumah-rumah jiran yang berdekatan, di mana pemberat mewakili jarak bagi setiap jalan.
Makcik Kia hendak menghantar kuih-muih ke setiap rumah jirannya dengan menggunakan laluan yang mempunyai jarak terpendek dan setiap rumah dilawati hanya sekali. Pertama, tentukan susunan rumah yang perlu dilalui oleh Makcik Kia jika dia bermula dari rumahnya. Kedua, hitungkan jarak yang dilalui oleh Makcik Kia. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu memahami kehendak soalan terlebih dahulu. Dalam contoh ini, terdapat syarat di mana Makcik Kia perlu melawat setiap rumah jiran untuk menghantar kuih-muih dan setiap rumah dilawati hanya sekali. Berdasarkan syarat tersebut, maka kita boleh melukis sebuah rangkaian pokok bagi menghubungkan setiap rumah jiran Makcik Kia melalui satu laluan sahaja. Kita juga perlu menentukan laluan yang mempunyai jarak terpendek. Maka kita perlu melukis sebuah rangkaian pokok dengan jumlah pemerat yang minimum dan setiap rumah dihubungkan melalui satu laluan dan dilalui hanya sekali sahaja. Baiklah, pertama sekali, tentukan bilangan bucu dan tepi bagi rangkaian tersebut, iaitu bilangan bucu adalah sebanyak 8 dan tepi adalah sebanyak 14. Kedua, tentukan bilangan tepi bagi rangkaian pokok, iaitu sebanyak 7 tepi. Maka, terdapat lebih 7 tepi yang perlu dikeluarkan bagi membentuk sebuah pokok. Langkah-langkah untuk mengeluarkan tepi adalah seperti berikut. Keluarkan 7 tepi yang mempunyai pemberat yang paling besar, iaitu EF, BC, AB, BH, AF, AG dan sama ada EG atau DE. Keluarkan tepi EH memandangkan EG dan DE diperlukan untuk laluan setelah melalui C dan D daripada H. Kekalkan tepi AB dan AF untuk membentuk laluan penyambungan ke A dan F dari B. Keluarkan tepi GH dan DH bagi menggantikan AB dan AF bagi mengelakkan berlaku kitaran. Akhirnya kita dapati laluan Makcik Kia adalah seperti berikut. Dengan jumlah jarak yang dilalui adalah 860 meter, iaitu merupakan jumlah jarak minimum bagi Makcik Kia. Jadual di sebelah menunjukkan kos dalam RM juta untuk membina beberapa lebuh raya yang menghubungkan bandar raya A hingga I. Pertama, bina sebuah rangkaian graf untuk mewakili maklumat di dalam jadual tersebut. Kedua, hitung kos minimum untuk membina lebuh raya itu supaya setiap bandar raya dihubungkan secara langsung atau tidak langsung. Dan yang ketiga, jika lebuh raya yang menghubungkan pusat pentadbiran kerajaan di bandaraya B dan E diberi keutamaan, hitung pertambahan dalam kos minimum untuk memenuhi keutamaan tersebut. Pertama sekali, kita perlu lukiskan sebuah rangkaian berdasarkan maklumat yang terdapat dalam jadual tersebut, di mana bucu-bucu mewakili bandar A hingga I dan nilai pemberat pada setiap tepi mewakili kos pembinaan lebuh raya dalam RM juta. Dalam contoh ini, terdapat syarat di mana kos minimum mesti diambil kira dalam pembinaan lebuh raya tersebut dan setiap lebuh raya dihubungkan sama ada secara langsung atau tidak. Berdasarkan syarat tersebut, maka kita boleh melukis sebuah rangkaian pokok bagi menghubungkan setiap lebuh raya tersebut. Setelah melukis rangkaian tersebut, tentukan bilangan bucu dan tepi rangkaian tersebut, iaitu sebanyak 9 bucu dan 13 tepi. Seterusnya, tentukan bilangan tepi bagi rangkaian pokok, iaitu sebanyak 8 tepi.
maka terdapat lebih 5 tepi yang perlu dikeluarkan bagi membentuk sebuah pokok. Langkah-langkah untuk mengeluarkan tepi adalah seperti berikut. Keluarkan 5 tepi yang mempunyai pemberat yang paling besar, iaitu BE, BF, FH, AB dan FG, di mana jumlah minimum bagi pemberat adalah sebanyak RM32 juta. Sekiranya laluan BE diutamakan, maka tepi BE dikekalkan dan DE dikeluarkan bagi memastikan bilangan tepi pokok dikekalkan pada 8. Oleh itu, penyelarasan pada jumlah minimum adalah sebanyak RM33 juta, di mana terdapat pertambahan sebanyak RM1 juta pada kos minimum. Okey, kita telah sampai ke penghujung bahagian yang keempat. Harap murid-murid dapat mempelajari sedikit sebanyak mengenai cara mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian serta menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan rangkaian. Sekiranya kurang memahami, murid-murid boleh menonton semula video ini, terutamanya pada contoh soalan yang telah diterangkan, dan murid-murid juga digalakkan untuk mencuba soalan-soalan latih tubi yang berkaitan. Sekiranya murid-murid rasa video ini membantu dalam pelajaran, sila kongsi dan sharekan bersama rakan-rakan. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam video pembelajaran saya, sila layari laman web Dr. Arif Home Tuition di Instagram dan Facebook. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya melalui call, WhatsApp atau email. Akhir kata, terima kasih kerana menonton video ini. Minta maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau tersalah kata sepanjang pembelajaran ini. Cik Ani menanam bunga. Bunga ditanam di tepi halaman. Luasnya ilmu tidak terkira, tuntutlah ia sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.